السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد تقوى. Amma ba'du lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sekali lagi kita berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan pertambahan kepahaman Islam untuk memahami ma'alim Islam, menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk beramal dengan tuntutan Islam, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung kuliah Maghrib kita dengan tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai kepada muka surat 214 pada menyatakan pedoman hidup dan hukum hakam, Fiqhul Hayah wal Hukum 214. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Ayat
79 sampai 82. Tajuk pindaan dan pembohongan yang dilakukan oleh pendeta Yahudi. Kita masuk teruslah perbahasan, ya, sebab kita dah sampai ke penghujung dah pada menyatakan pedoman hidup dan hukum hakam. Jadi saya masuk 214. Berkatalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi, qala al-musannifu, ayat 79 dan sebelumnya, ayat 79 yang kita bacakan tadi, ya, dan sebelumnya, ya, sebelumnya maksudnya ada lagi ayat-ayat lain yang berkaitan dengan laknat Allah, azab Allah, ya, balasan azab yang keras kepada orang-orang Yahudi yang meminda kata-kata kalam Allah Subhanahu wa taala. Ayat 79 ini khususnya dan sebelumnya mengandungi amaran-amaran keras terhadap perbuatan meminda dan menokok tambah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu kalau kita lihat sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman yang berat dengan menyebut awal ayat yang kita bacakan tadi adalah wailun. Ya. Wailun saya dah terangkan dalam kuliah yang lalu, kita share bersama beberapa pendapat ulama pada menyatakan wailun tidak lain dan tidak bukan kesemuanya menyatakan ia adalah satu azab yang sangat hebat sehingga mendatangkan kemusnahan. Kata Ibnu Abbas, saya ulang balik, dia menyebut al-halaqu ad-dammar, iaitu satu kemusnahan yang maha dahsyat, ya, azab yang maha hebat. Dan dia mentafsirkan, menjelaskan, ini sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, sesuatu yang sampai kepada bahagian bawah tu ada lebihan dan lelehan bahan bakar neraka jahanam. Ma yasilu min sadidil fi ahli jahannam, itulah yang dinamakan wailun. Dan kita kongsi sama juga dalam kuliah yang lalu, bukan setakat itu, ya, siddatus syarr, satu sangat-sangat dahsyat, ya, iaitu kata Al-Khalil tabi'in, dia kata dalam neraka jahanam tu berdasarkan maksur lah, bukan kata-kata dia ambil daripada orang ni. Dia satu wadin, ya, wadin, jurang yang dalamnya ada lebihan bakar neraka jahanam. Yang paling panas kat situlah, ya. Dan dikatakan bahawa yahwi fihi arba'ina harifan. Ya Allah, na'udzubillahi minazalik. 40 dibakar sehingga 40 harifan, bahkan muda'af, berganda-ganda lagi. Itulah antara amaran keras, ya. Kalau kita lihat, ya, orang Yahudi, ya, mereka juga menokok tambah sebagaimana yang dikongsi pada awal kuliah yang lalu. Apabila orang Yahudi, ya, diberikan satu kesenangan, kemudahan, ya, untuk memasuki bumi Baitul Maqdis, bumi yang diminta, untuk cari satu penempatan yang boleh mereka melakukan ibadat fihi padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya, memasuki bumi tersebut, ya. Kemudiannya mereka menolak dan mereka terlantar, ya, terlontar-lantir, ya, di padang pasir
selama 40 tahun, yatihuna arba'ina sana di padang teh, dan kemudian diberikan kemudahan, kelebihan lagi masuk pada masa zaman Nabi Allah Yusha bin Nun, ya, Nabi Allah Yusha bin Nun di kota tersebut setelah dikepung selama 6 bulan, ya, masuk dalam keadaan, ya, yang penuh rasa kesyukuran sepatutnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 58, wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum sanuzilul muhsinin. Dan berilah peringatan kepada mereka ketika mana kami berkata, masuklah kamu, ya, ke bumi tersebut, hazihil qaryah, kampung tersebut. Ulama beriktifak mengatakan kebanyakannya adalah Baitul Maqdis, ya. Fakulu minha haitsu syi'tum raghada, makanlah daripadanya di situ apa yang kamu suka. Masuklah pintu ini dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittatun, dan berkatalah kamu semua, hittatun, hittatun yang bermaksud Allah, ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Dah banyak sangat langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami akan ampunkan dosa kamu, kesalahan kamu, dan kami tambah lagi bagi orang yang muhsinun, yang berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dia melakukan apa yang dinamakan sebagai tabdil dan taghyir. Ya. Mereka mengubah. Ini perangai mengubah yang saya cerita tadi tu. Yang dikatakan tadi disebut sebagai ayat sebelumnya, mengandungi amaran keras. Ya. Mereka mengubah kata-kata Allah, kalam-kalam Allah, tuntutan supaya menyebut Allahumma ighfir lana dzunubana, khittatun tadi digantikan dengan perkataan lain, iaitu khintatun. Sepatutnya khittah, disebut khintah, ya. Apa itu khintah? Khintah itu ialah, kata ulama tafsir, kita kongsi juga dalam kuliah yang lalu, habbatun fi sya'iratin, cukuplah sekadar membayar fidyahnya ialah setangkai gandum merah. Ditukar kata-kata Allah SWT. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada perbuatan ini, ya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang Yahudi yang dikatakan tabdil wa taghyir. Perbuatan meminda dan menokok tambah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, sesiapa yang menukar dan meminda atau menambah sesuatu yang asing dalam agama, dia diancam dengan amaran yang keras. Ini barulah yang dinamakan bid'ah dalalah. Mubtadi'un. Mereka ini mubtadi'un. Mereka menokok tambah, menukar kalam Allah. Inilah yang dikatakan bid'ah. Bid'ah yang sememangnya sesat, dakhalan nar, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas tiket, iaitu menukar dan menokok tambah dengan sesuatu yang asing dalam agama. Hukum ini perbahasan sikit, tidak ada dalam kitab, tapi berkaitan dengan apa yang akan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berkaitan dengan bid'ah yang dipertikaikan antara hasanah dengan dalalah, ya. Termasuklah
perbuatan amalan yang sekolah saya pun lakukan, tuan-tuan pun lakukan, iaitu membuat bubur Ashura. Dia bukan dalalah. Imam Syafi'i sendiri membahagikan bid'ah tu kepada dalalah dan hasanah, sayyi'ah dan hasanah. Ada yang kata mahmudah, mazmumah. Kebanyakan Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Sebab apa yang kita lakukan itu, sebenarnya kita mengambil i'tibar daripada apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Kita mengambil i'tibar. Arahan mengambil i'tibar ini secara umumnya, Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Qul siru, katakan kepada mereka, berjalanlah di atas muka bumi. Bukan berjalan saja, berjalan mengambil i'tibar. Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Bagaimanakah balasan terhadap orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mendustakan Allah Taala? Mereka yang tenggelam itulah. Sehingga dibawa lari menaiki kapal Safinah bahtera Nabi Nuh. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala melabuhkan bahtera Nabi Nuh di Bukit Judi. Kata ulama, disebut dalam Al-Quran Judi. Apabila dah berlayar dalam tempoh masa yang lama, dikatakan 180 hari, disebut nak cerita jalan dia, nak counter balik. Siapa yang sebut? Bukan calang-calang Tok Guru Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani. Saya dah teranglah dulu, tapi disebabkan ada berkaitan dengan bid'ah, nak terang sekali lagi. Apa nama kitab dia? Muhtasar Jami'ul Fawaid wa Jawahir Qala'id. Ada disebut kaus apa? Kaus Syekh Al-Juri. Dia menyebut bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awal yaumin Rajab rakiba Nuh jarat bihim as-safinatu 6 ashhurin. Pada awal bulan fi awal yaumin Rajab lagi dah naik kapal dah. Rakibana Nuh jarat bihim safinatu, bahtera itu berlayar 6 ashhurin. 6 wahid, isnin, salasa, arba'a, khamsah, 6 ashhurin. Itu yang kata sampai 180 hari. Fantaha zalika ilal Muharram, maka berakhirnya pada bulan Muharram. Fa'arsad as-safinatu 'ala al-judi yaum Ashura fasamanu wa amara jami'i man ma'ahu minal wahsi wad dawa fasamu syukran lillahi ta'ala. Maka tersangkut di Bukit Judi pada hari Ashura, maka Nuh pun berpuasa dan menyuruh yang lain yang berpuasa. Dan kemudiannya apabila bekalan makanan habis, mereka pun berkongsi-kongsi atas bekalan makanan yang ada. Itulah makanan pertama yang dimakan oleh penduduk muka bumi selepas tufan Nuh. Kita mengambil iktibar. Ya Allah, sampai macam tu sekali Allah nak selamatkan manusia ni, ada lagi umat manusia tenggelam habis muka bumi. Tak ada, tenggelam habis. Sebab itu disebut dalam Quran, qala Nuh rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Maka berkata Nuh, wahai Tuhanku,
Jangan kamu tinggalkan satu tempat duduk pun bagi orang kafir di atas muka bumi ini. Tenggelam. Semua yang naik atas kapal tu semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak selamatkan. Yang tenggelamnya penyembah-penyembah berhala. Jadi pengajarannya jangan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita saja syok nak makan, apa salahnya? Tak mau buat, sudahlah, yang itu bukan bid'ah. Kita ada kena cerita sirah tu baru tak jadi. Oh, macam ni cerita dia. Ya. Itu yang dikatakan ya sebagai buat Asyura. Berkumpullah ramai-ramai, bawa seorang sikit, disebutkan dalam kitab itu. Ya. Ada yang membawa ya lubia, ada yang membawa mashi, ada yang bawa himsun, ada yang bawa hadas, ada yang bawa khintah. Apa dia ustaz tu? Ada yang bawa kacang panjang, ada yang bawa kacang kuda, ada yang bawa kacang putih, ada yang bawa dal. Dikumpul-kumpul dimasak. Orang Melayu tambah sikit lagi, dia buah pisang lah, macam-macam. Tidak masalah. Nak makan, makanlah. Tak mau makan, sudah. Dia kata bid'ah. Pasal apa? Tak bid'ah. Sekolah saya buat 1000 orang makan sekolah menengah Kemuntin. Aku ada anak tuan-tuan yang sekolah menengah Kemuntin, dapat seorang spot. Saya kata tak salah nak buat. Saya ketua panitia situ, pendidikan Islam, nak buat tak apa. Tapi kena cerita sirah dia dulu. Supaya kita jangan kufur kepada Allah SWT. Ingat, di atas muka bumi ini ada tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Kalau tidak, kita pun jadi lebih teruk lagi pada umat Nabi Nuh yang tenggelam tu. Itu cerita dia. Ya. Tapi umat manusia, ya, mendarat Nabi Nuh, selang tak berapa lama selepas itu Allah Ta'ala datangkan pula Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi Hud alaihissalam yang telah menapak umat Nabi Nuh tadi ni, Syam, Ham dan Yafis, 3 daripada keturunan Nabi Nuh. Syam, Ham dan Yafis yang ada di muka bumi. Jadi Hud ni datang daripada keturunan ni. Sembah berhala pula dah. Nama berhalanya Nada, Al-Haba, disebut dalam Quran. Inilah sirahnya. Jadi ada sepenuh-sepenuhnya, bukan saja-saja. Itu bukan bid'ah. Ya, tak ada masalah. Ambil pengajaran. Yang sunnahnya betul berpuasa. Berpuasa memanglah tak dinafikan, tuan-tuan, berpuasa Asyura 10. Ya. Kemudian ada ulama mengatakan atas hadis Nabi SAW, apabila Nabi berhijrah ke Yasrib, Madinah, didapati orang Yahudi berpuasa pada hari ke-10 kerana bersyukur atas selamatnya mereka daripada dicekup oleh Fir'aun, dan selamatnya Nabi Musa pada 10 Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Nabi kata, kalau macam itu kami lebih beriman kepada Nabi Musa, kami yang selayaknya berpuasa. Jadi untuk mengelakkan sama puasa, Nabi suruh berpuasa 9 dan 10, ataupun 10 dan 11. Itu diputuskan oleh ulama fiqh. Apa salah? Itu bukan bid'ah. Itu tak termasuk sebagai kata-kata yang disebut meminda dan menambah sesuatu yang asing dalam agama. Bukan juga termasuk kullu muhdisatin bid'atin wa kullu bid'atin dalalah. Semua benda yang baharu menambah-nambah itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Itu bukan sesat. Tak kena, tak faham. Begitulah amalan-amalan lain yang ulama Nusantara susun. Ya, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, semuanya bukan bid'ah dalalah, bahkan hasanah. Sama juga Maulid Nabi, sama juga dengan tahlil. Tak ada masalah. Ya. Jadi jangan ada kita ni yang bergaduh, yang bertelingkah. Terutamanya puak-puak yang cepat sangat menuduh ini adalah amalan bid'ah yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Amboi sedapnya kata orang kafir, berpenumbuk orang aja. Itulah cerita dia. Jadi saya sebagai ustaz, ya, guru takmir masjid yang diamanahkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Perak,
Saya kena menceritakan situasi yang sebenar supaya tidak masyarakat ni lagi berpecah porak-poranda. Ini pesan. Ya, jangan cepat sangat. Ya, ini puak-puak Wahabiyun ni cepat sangat ya mentakfirkan orang. Jadi tak apa tuan-tuan, teruskan buat. Ya, surau Nurul Ikhwan pun buat. Ya, dalam peti air ada lagi. Depa main hantar pula. Saya ada hai, ana ustaz. Ya, tak ada masalah. Terima, alhamdulillah. Kata ingat sirah. Ingat dah sirah. Oh, yang tu. Ambil ikhtibar. Ya, Nabi memang tak buat. Nabi yang tak buat. Tapi kita ambil iktibar secara umum. Masalahnya yang puasa tu Nabi buat. Ubuk Asyura memang Nabi tak buat. Tapi bukan bid'ah dalalah. Ingat. Ya. Jadi itulah orang Melayu ni tak habis-habis. Tiap-tiap tahun bertukar saja musim, bulan puasa bergaduh pasal solat tarawih. Masuk Muharram gazuh pasal Asyura. Tak habis-habis, tahun depan bergaduh lagi. Itulah orang Melayu. Ya. Bergaduh pula, tahlil lah, apalah, talqin lah, doa ramai-ramai lah, zikir ramai-ramai lah. Itu bukan bid'ah. Ada asal, ada sanadnya yang kita pegang. Ya. Bukan hadis tu hadis yang maudhu'. Maudhu' tu direka-reka. Ya, bukan hadis maudhu'. Ada hadisnya, ada sandarannya. Jadi kita berpegang atas makna yang umum, tak salah. Kalau tahlil dia minta kita supaya berdoa. Apa salahnya dalam tahlil ada doa? Itulah yang diceritakan. Jadi kita sambung. Ya. Ia diancam dengan amaran keras dan janji buruk serta belakal mendapat azab yang pedih. Yang pedih yang Nabi kata ni adalah dolalah, bukan hasanah. Yang ubah ayat Allah tu dolalah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran kepada umatnya kerana baginda faham dan tahu apa yang berlaku di akhir zaman. Rasulullah bersabda, ala inna man qablakum min ahli alkitab istaraku ala 72 millatan wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidatan aw kama qala. Maksudnya ada juga hadis yang diriwayatkan dengan cara yang lain, ya. Insaflah bahawa ahli kitab yang terdahulu daripada kamu telah berpecah kepada 72 aliran, manakala umat ini akan berpecah kepada 73 aliran, semuanya dalam neraka kecuali satu sahaja, iaitu al-jamaah. Dalam satu hadis yang lain, illa al-jamaah. Ya. Jadi ulama hadis mengatakan al-jamaah itu adalah as-salafiyun. Ya. As-salaf yang berada dalam dalam milah, ya, dalam mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Termasuklah salaf dan khalaf. Ya. Jadi tak ada masalah. Ya. Jadilah yang wahidah tu, yang jemaah, jangan jadi syiah. Tu je. Terus terang sebut. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dan amaran keras kepada umatnya agar mereka tidak memandai-mandai membuat rekaan dalam agama menurut kehendak hawa nafsu yang bertentangan, kena kuat sikit suara tu, dengan kitab Allah dan sunnah. Bertentangan. Kita buat tidak bertentangan. Ya. Kita subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar selepas semayang, tidak bertentangan. Ya, kita mengamalkan sunnah Nabi, bukan bid'ah. Man sabaha fi duburi salah salasa wa salasin wa hamidallah salasa wa salasin wa kabarallah salasa wa salasin tilka tis'ah wa tis'un wa qala fi tamamil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ghufirat khatayahu wa in kana mislu zabadil bahr. Sesiapa yang bertasbih selepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, kita bertasbih selepas sembahyang, ya. Kemudian memuji Allah, hamidallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak takut apa? Ya. Kita takbir Allahu Akbar, semuanya 99, tutup yang 100 qala tamamul mi'ah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Habis ila akhir, Nabi kata ghufirat khatayahu wa in kana mislu zabadil bahr. Diampunkan dosanya, kesalahannya, insya-Allah, sekalipun ia seperti buih-buih di lautan. Jadi bid'ah tak mana? Yang lari cepat kalau nak keluar tu pasal apa? Pas semayang lari kalau keluar nak ligan apa? Awak tak baca hadis ni ke? Tu nak cerita. Jadi kita jangan takut. Kita berada dalam i'tiqad amalan yang betul. Jak pi kat perlis. Kita berada i'tiqad yang betul. Saya cakap betul. Saya diamanahkan oleh pejabat agama. Sebagai takmir ni mesti berahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah saya. Itulah. Ya. Nak katakan apa? Jadi itu tidak bertentangan. Ya. Kita tahlil. Tahlil itu ada doa. Kita bagi makan. Wa at'imu at'am. Berilah makan pada orang. Ayuhan nas. Nabi kata, ifsus salam wa at'imu ta'am wa sallu bil lail wa nasin niyam tadkhulul jannah bisalamin. Wahai manusia, sekalian manusia. Ni hadis Abdullah bin Salam berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Ifsus salam, berikanlah salam. Berilah makan. Sembayanglah pada waktu malam. Manusia sedang tidur. Tadkhulul jannah. Kita bagi orang makan. Jangan bagi makan duit atau pusaka, sudahlah. Ada orang anak dia berbesar hati nak bagi makan buat kenduri, silakan. Kan? Kalau kita kumpul-kumpul duit bagi dia, lagi bagus, bagi dia makan. Itulah yang dibuatkan oleh keluarga Alu Ja'far. Apa masalahnya? Kita berdoa, tahlil. Ya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah keampunan dosa kamu, dosa orang-orang mukmin, dosa orang-orang mukminat. Allahumma afil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Apa salah? Allahumma awsil tawaba ma qara'nahu min la ilaha illallah. Semua itu berdoa. Mudah-mudahan apa salah? Tang mana bid'ah? Ini tidak bertentangan. Tu saya kena kuat tadi tu. Dia kata yang dikatakan bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah. Kita tak bertentangan. Benda khilafiyah. Ya. Agar mereka tidak memandai-mandai, membuat rekaan dalam agama menurut kehendak hawa nafsu yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah baginda atau sunnah para sahabat baginda, termasuklah sahabat Nabi. Ashabi kan nujumi. Ya. Sahabat-sahabat aku adalah seperti bintang-bintang. Ashabi kan nujumi. Apa yang sahabat buat pun sama juga. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Apa sahaja yang mereka buat, insya-Allah kamu akan mendapat hidayat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikata Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kelak mereka menyesatkan orang lain. Kalau tu saya dah cerita berkali-kali, ya. Dulu sama cerita dah. Kalau macam Aminah Wadud, sebut nama dia tak apa, bukan saya mengumpat dia. Perbuatan dia tahu seantero dunia. Masuk dalam YouTube. Dan tuan ada handphone, buka lah Aminah Wadud tu. Ya. Golongan liberalism. Ini bahaya dalam dunia ni. Dunia sekarang ni ada dua pahaman yang bahaya. Satu liberalism, satu pluralism. Liberalism ni
Dia nak sama rata aja. Tak ada jantina. Kalau pluralism ni lagi bahaya. Semua agama sama, masuk syurga. Mana nak cari itu? Agama Hindu sama masuk syurga, agama Buddha sama masuk syurga, agama Islam masuk syurga, agama Kristian masuk syurga. Ini namanya pluralism, lagi bahaya. Kalau liberal ni tak, orang jantan boleh, orang lelaki boleh, orang perempuan pun boleh. Itu yang dibuat oleh Aminah Wadud. Orang lelaki jadi imam, dia pun nak jadi imam juga. Dia jadi imam, belakang dia makmum campur antara lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Ini baru betul bid'ah yang disebut oleh Nabi SAW. Kullu muhdisatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Dalalah macam Aminah Wadud tu masuk neraka. Syariat. Mana ada semayang macam tu? Ada. Belakang tu siap ada golongan LGBT lagi. Ni macam mana ni? Duduk sana, muslimat duduk sana, betul lah susunan dia. Sebelah Pak Haji ni mana boleh, kan? Ini mengarut ni. Ini memang bid'ah dalalah. Tak usah yang ni jangan duk samakan dengan Asyura. Ini jangan duk samakan dengan talqin. Ini nak sama dengan tahlil. Tak, yang tu memang dalalah. Tu cerita dalalah tu. Dia clear sikit konsep dalalah tu. Kalau atas ada ikhtilaf aja, khilaf ulama, itu tak dinamakan dalalah. Ya. Ayat 79 215. Ayat 79 yang kita baca tadi, ya. Ayat 79 menerangkan bahawa setiap imbuhan habuan dunia walaupun lumayan hasilnya daripada meminda kitab Allah tidaklah baik dan tidak membawa berkat. Allah SWT menyifatkan habuan yang diterima oleh pendeta agama Yahudi itu sebagai sedikit kerana ia tidak kekal dan habis. Dia dapat untung, meminda kitab Allah, mencari untung dunia, maka Allah Subhanahu wa taala disebut banyak, antara hadis bahawa Nabi SAW menyebut golongan yang ini yang meminda-minda sanggup menjual agama ni. Juga Nabi menyebut wailun juga. Tadi kita baca fawailun, ni wailun juga Nabi sebut. Wailun lil ulama isu. Maka azab Allah Subhanahu wa taala bagi ulama isu. Ulama isu allazina istaru hadzal ilma ribhan li anfusihim, yang menjual ilmu, kebenaran hakikat agama itu mencari keuntungan dunia untuk tujuan diri mereka sendiri. Lan arbahallahu tijaratahum, Allah Taala sekali-kali tidak akan memberi keuntungan langsung kepada mereka. Wahum fil akhirati minal khasirin. Itu hadis. Quran pun ada. Ulaika allazina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Surah Al-Baqarah ayat 16. Mereka itulah orang yang menjual, menjual agama, membeli kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, Allah Ta'ala akan tidak memberi keuntungan kepada mereka. Tidak ada barakah, hidup benda yang mendatang kemurkaan Allah. Jadi kata tidak barakah, tidak mendapat reda Allah Ta'ala, tak ada pertambahan daripada Allah Ta'ala, bahkan diazab oleh Allah SWT. Allah SWT, manakala sesuatu yang haram, Allah SWT telah menyifatkan habuan yang diterima oleh pendeta agama Yahudi itu sebagai sedikit kerana ianya tidak kekal dan akan habis, ataupun kerananya ialah habuan yang haram. Manakala sesuatu yang haram tidak mempunyai keberkatan dan tidak berkembang subur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benda yang haram nak barakah apa? Benda yang haram confirm tak ada barakah. Benda yang halal baru ada barakah. Barakah itu masuk reda Allah dan ziyadah, kata ulama.
Ya. Kemudian Dr. Wahbah Az-Zuhairi menyebut Ibnu Ishaq dan Al-Kalbi berkata, ini dia disebut kata-kata sandaran yang dikembalikan kepada Ibnu Ishaq, Ibnu Al-Kalbi dalam membalas perangai orang Yahudi yang menyifatkan dengan sifat Nabi, ya, menyifatkan rupa paras Nabi. Dia membawa dalil, dia kata Ibnu Ishaq dan Al-Kalbi. Ibnu Ishaq ni siapa? Ibnu Ishaq ini ditengok dia punya riwayat hidup dia adalah Muhammad bin Ishaq, ya, iaitu lahir di Madinah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijrah. Ya. Ibnu Kalbi, ya, ulama, ya, daripada Kufah pada zaman kerajaan Abbasiyah. Ya. Walaupun ada yang menuduh Ibnu Kalbi ini adalah seorang yang Syiah, tapi kebanyakan ulama mengatakan dia bukan Syiah. Ya. Jadi dimuatkan dalam ini, dia kata sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka Taurat ialah tingginya sederhana. Dia dedahkan. Ya, mereka ni adalah ulama sirah. Ya, banyak mencatat dengan catatan sirah. Dia kata memang terdapat dalam kitab Taurat, walaupun ditinggalkan saki-bakinya tu ada. Ya. Saki-baki pengajaran daripada Taurat tu, kitab yang asal tak ada. Saki-baki pengajaran tu masih ada. Ya. Tingginya memang sederhana, tidak terlampau tinggi. Tapi orang Yahudi, sifat Rasulullah itu tingginya, ya, sehingga mencacatkan kenabian. Ya. Tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah, dan berkulit hitam manis. Dia kata orang Yahudi kata, ya, disebut sebagai apa nama, abyad, aswad, ya, hitam. Bukan macam tu, ya, disebut sendiri. Tetapi mereka orang Yahudi mengubahnya dan mengatakan bahawa Rasulullah kulitnya hitam gelap, berambut lurus dan tinggi. Mereka berkata kepada teman-teman dan pengikut mereka, lihatlah ciri-ciri Nabi yang dibangkit pada zaman ia tidak langsung menepati dengan sifat-sifat ini. Padahal dia dah ubah. Asalnya tak macam tu. Ya, asalnya tak macam tu. Dalam kitab Taurat disebut, ya, ayat 81 yang bermaksud, bahkan bukan demikian yang benar, barang siapa buat dosa, dia telah diliputi oleh dosanya. Menunjukkan bahawa satu perkara yang diikat dengan dua syarat tidak akan tertunai dengan sepenuh jika ia tidak memenuhi satu syarat, iaitu seperti Imam Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Maksudnya di syarat di sini ialah dua syarat. Apa dia dua syarat? Iman, amal. Mereka yang beriman perlu ada amal. Mereka yang kufur tentulah maksiat. Degu dia. Iman, amal, kufur, maksiat. Itu dua syarat tu. Ya. Mesti ada iman, mesti ada amal. Ya, itulah yang dinamakan iman. Ya. Kufur, orang yang tidak beriman tentulah buat maksiat. Itu dia kata saling melengkap antara satu sama lain. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Jangan kata kita beriman tetapi tidak beramal. Maksudnya dia tak lengkap. Iman mesti amal. Ya. Kalau Imam Syafi'i, iman itu mesti ada 3 ditambah 3. Ya. Hati, i'tikad dia. Kemudiannya lidah, lisan. Kemudiannya amal. Amal jawarih. Imam Syafi'i diikatkan dengan 3. Ahlussunnah wal Jamaah diikatkan dengan 3. Ya, walaupun orang yang tidak beramal, selama mana dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu taala, dia tetap beriman. Terserahlah kepada Allah Subhanahu taala. Kita tak kafir dia, sebab dia kata lengkap. Orang yang ada syahadah langsung tidak beramal, tapi dia tidak syirik pada Allah, dia Islam, dia bukan kafir. Sebab sini kata
lengkap, jangan salah faham pula. Jangan syadid, jangan keras. Jadi khawarij pula. Tak lengkap, jadilah asin orang yang berdosa. Muslim asin, Muslim mukmin, asin berdosa yang banyak melakukan maksiat. Sepatutnya banyak contoh. Dia bawa contoh ni surah apa ni? Surah Fussilat. Innal ladzina qala rabbunallah tsumma istaqamu. Mempertahankan keimanan. Banyak kisah-kisah orang yang mempertahankan keimanan. Ini surah Ashabul Kahfi, ada surah Al-Kahfi di ujung, cerita menyelamatkan iman. Ini yang dikata apabila beriman dia mempertahankan keimanan dia. Suruh sujud kepada syirik dia tak akan buat. Ini mesti ada dua tu. Ayat 82 menunjukkan bahawa syarat untuk membolehkan seorang masuk surga ialah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu sepatutnya. Tapi kalau dia tidak ada amal, ada iman saja, kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak kafir. Yang kata dia kafir, dia tidak kafir. Ahlussunnah wal Jamaah sangat susah untuk mentakfirkan orang. Susah sangat nak sebut orang ni kafir. Jangan kata dia asin. Karena ada khardalin minal iman, ada sedikit khardal minal iman, dakhal jannah, jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Membolehkan seorang masuk iman dan amal soleh sejajar dengan hadis riwayat Muslim. Maksudnya bahawa Nabi SAW bersabda kepada Sufyan bin Abdullah Al-Sakafi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Qala, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku mengenai Islam satu penjelasan yang tidak perlu aku bertanyakan sesiapa lagi mengenainya selepas ini. Nabi berkata, "Katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudiannya hendaklah kamu beristiqamah," maksudnya beramal dengan Islam. Laisa imanu bitamali walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amal. Islam bukan kata aku beriman saja, tetapi hendaklah apa yang tersemat dalam hati, membenarkan yang lisan, dibuktikan dengan amalan. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah ada amalan, insya-Allah masuklah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan garanti. Bukan garanti. Kata insya-Allah itu mesti ada. Sebab Allah itu tidak menyalahi janjinya. Innallaha la yakhliful mi'ad. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulu ahadan amaluhul jannah." Sekali-kali tidaklah amalan seseorang itu memasukkannya di dalam neraka, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, sekalipun kamu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ya, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin." Sehinggalah Allah Ta'ala melebihkan kelebihan rahmat dan limpahnya kepada aku, barulah aku masuk syurga Allah SWT. Itu Nabi. Itu Nabi jawab macam tu. Jadi yang ada amal, kita jangan besar diri. Kita mesti ada perasaan yang disebut, selalu saya sebut, di antara khaufun wa raja'un. Khauf dan raja'. Yang kita besar diri, yang kita pelekeh orang. Orang baru mula nak main masjid, yang kita cop-cop dia. Oh, ni baru nampak ni. Maknanya dia tu. Yang kita cop biar dia. Yang kita panggil orang yang main masjid, dia orang yang tak main masjid kita tak panggil pula. Nanti kita tu dia nampak dia macam memecah belah ke masyarakat. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan cop-cop orang. Tak boleh. Kita nasihat. Adin nasihat. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Susah nak takfirkan orang. Rasulullah pun kata macam tu.
Jangan kita bangga diri. Kita takut. Rasulullah sendiri diceritakan dia tak isfar lebih daripada seharinya sampai 60 kali. Itu Nabi SAW. Gabungan ayat 81-82 dengan Abi dah bunyi dah tu. Gabungan ayat 81-82 menampilkan manhaj Al-Quran, ajaran Al-Quran, jalan Al-Quran yang sebenar dalam menerangkan sesuatu. Kebiasaannya Allah SWT menyebut secara beriringan tentang janji baik dan janji buruk, golongan yang baik dan golongan yang jahat, penghuni syurga dan penghuni neraka. Cara ini adalah bijak dan seimbang, bimbingan diberikan dengan pendekatan targhib dan tarhib. Ini disebut dalam kuliah-kuliah yang lalu, antara uslub gaya bahasa dalam Al-Quran, dia tidak lari daripada sebagai mukjizat dari segi bayannya. Antaranya dia menyatakan perkara yang berbentuk mudadah, muqabalah antara syurga neraka, al-wa'du wal ma'id, orang baik orang jahat. Innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim. Jadi kesemua ini kata ulama berbentuk tarhib wa targhib. Dah tahu yang tu keadaannya, ini keadaannya, galakkan kepada kita untuk terus merebut syurga Allah Subhanahu wa taala, menjauhi neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan tarhib, targhib. Tarhib maksudnya ancaman, targhib galakkan, rangsangan supaya beramal lebih. Ada kala dengan berita gembira dan ada kala dengan berita yang menakutkan. Yang amma man saqulat mawazinu wa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Apa itu negara haya? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang membakar. Orang yang berat amalan dia hidup dalam redha Allah Subhanahu wa taala bandingan. Jadi itulah dalam Quran. Dengan menghimpunkan cara berlemah lembut dan tegas serta keras, manusia sudah pasti dapat mendaki jenjang serta darjat kesempurnaan. Ada akal, pilih. Jangan pilih kufur, pilih iman. Itulah antaranya yang disebut dalam kitab ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita masuk tajuk baru. Kaum Yahudi melanggar perjanjian, ke surat 217, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan sama-sama mengambil iktibar daripada apa yang diterangkan oleh musannif ini, Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullahu alaih. Saya minta maaf ada terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.